Ubi kayu untuk dimakan, buat santapan seisi keluarga. Assalamualaikum saya ucapkan sebagai tanda pembuka bicara. Dalam video ini terbahagi kepada 4 bahagian. Pertama, pantulan cahaya. Kedua, kedalaman sebenar dan kedalaman nyata. Ketiga, pantulan gelombang. Dan keempat, sejarah cahaya. Eksperimen pantulan cahaya. Bahan-bahan yang diperlukan: lampu suluh, sikat, cermin, kertas A4. Pastikan anda berada di dalam bilik yang gelap. Kemudian, letakkan lampu suluh dan sikat dalam kedudukan begini. Jadi anda akan dapat lihat sinar tuju dan sinar yang terpantul daripada cermin. Eksperimen kedalaman sebenar dan kedalaman nyata. Bahan-bahan yang diperlukan: duit shilling, segelas air, cawan. Pertama, kita masukkan duit shilling ke dalam cawan. Kemudian, kita tidak nampak duit shilling tersebut. Seterusnya, kita masukkan air ke dalam cawan berisi duit shilling tadi. Dan sekarang, kita boleh nampak duit shilling tersebut. Mengapa fenomena ini berlaku? Fenomena ini dipanggil pembiasan cahaya. Sinar cahaya melintas daripada medium yang jarang kepada medium yang lebih padat, lalu membelok sedikit. Eksperimen pantulan gelombang. Apabila kita mengetuk bekas yang berisi air, ia akan menghasilkan gelombang. Jadi gelombang yang kita hasilkan terpantul semula kepada kita. Mengapa fenomena ini berlaku? Hal ini berlaku kerana terdapat penghalang untuk gelombang bergerak lalu terpantul. Sejarah cahaya. Isaac Newton mencadangkan dalam bukunya Hypothesis of Light pada tahun 1675 bahawa cahaya terdiri daripada zarah halus atau partikel jirim yang memancar pada semua arah dari sumbernya. Teori ini digunakan untuk menghujahkan pantulan cahaya, tetapi cuma boleh menerangkan pembiasan secara tidak sebetulnya dengan menganggap bahawa cahaya menjadi lebih laju semasa memasuki medium yang lebih tumpat kerana daya tarikan graviti adalah lebih kuat. Dalam tahun 1845, Michael Faraday mendapati bahawa sudut pengutuban sinaran cahaya yang melalui bahan pengutup boleh diubah menggunakan medan magnet. Sifat ini merupakan bukti pertama bahawa cahaya berkait dengan keelektromagnetan. Pada tahun 1847, Faraday mengusulkan bahawa cahaya ialah getaran elektromagnet frekuensi tinggi yang boleh merambat walaupun dalam ketiadaan medium seperti ether. Teori ini dicadangkan oleh James Clerk Maxwell pada akhir abad ke-19 yang memperkatakan bahawa gelombang cahaya ialah gelombang elektromagnet, jadi ia tidak memerlukan medium untuk merambat. Pada permukaannya, dianggap bahawa gelombang cahaya disebarkan melalui rangka rujukan yang tertentu seperti ether, tetapi relativiti khas menghentikan anggapan ini. Teori elektromagnet menunjukkan bahawa sinaran boleh lihat ialah sebahagian daripada spektrum elektromagnet. Teknologi penghantaran radio dicipta berdasarkan teori ini dan masih lagi menggunakannya. Kelajuan cahaya malam yang diramalkan dalam persamaan Maxwell adalah bertentangan dengan hukum mekanikal pergerakan yang tidak pernah disanggah semenjak zaman Galileo, yang menyatakan bahawa semua kelajuan adalah relatif kepada kelajuan pemerhati. Penyelesaian kepada pertentangan ini akan dijumpai oleh Albert Einstein. Jadi, pada kurun ke-19, Max Planck telah mencadangkan teori kuantum
bahawa sinar cahaya terdiri daripada paket kuantum atau tenaga yang dikenali sebagai foton. Jabatan Kuasa Nobel menghadiahkan Planck anugerah fizik pada 1918 untuk kerja-kerja beliau dalam penemuan teori kuantum. Walaupun beliau bukannya orang yang pertama memperkenalkan prinsip asas partikel cahaya. Teori kembaran zarah gelombang menggabungkan tiga teori yang sebelumnya dan mencadangkan bahawa cahaya ialah zarah dan gelombang. Teori ini merupakan teori moden yang menerangkan bukan sahaja sifat cahaya, malahan semua zarah. Ia diterangkan oleh Albert Einstein pada awal 1900 berdasarkan hasil kerjanya berkenaan kesan fotoelektrik dan juga hasil kajian Planck. Einstein menunjukkan bahawa tenaga foton berkadar langsung dengan frekuensinya. Secara amnya, teori tersebut menyatakan bahawa setiap benda mempunyai sifat zarah dan sifat gelombang, dan pelbagai eksperimen boleh dijalankan untuk menunjukkan sifat-sifat tersebut. Sifat zarah lebih mudah dikesan sekiranya objek tersebut memiliki jisim yang besar. Oleh sebab itu, hanya pada 1924, dalam eksperimen yang dijalankan oleh Louis de Broglie, barulah elektron dijumpai memiliki sifat kembaran gelombang zarah. Einstein menerima hadiah Nobel pada 1921 untuk hasil kerjanya berkenaan kembaran gelombang zarah bagi zarah foton, dan de Broglie pula menerimanya pada tahun 1929 untuk penyambungan kajian bagi zarah-zarah lain.